Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Raba'ah binti Ahmad Shah dari SMK Bandar Tasik Puteri, Rawang, mengajar subjek PKS tingkatan 4. Tajuk hari ini ialah adab menjaga pergaulan dalam hubungan kita sesama manusia. Okey, pelajar-pelajar, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah tingkatan 4 KSSM untuk bahagian akhlak Islamiah yang bertajuk menjaga pergaulan dan hubungan sesama manusia. Empat objektif pembelajaran yang perlu pelajar-pelajar ketahui iaitu yang pertama, pelajar boleh menyatakan pengertian adab bergaul dalam Islam. Yang kedua, pelajar boleh menerangkan tanggungjawab menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Yang ketiga, pelajar boleh menjelaskan kepentingan menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Dan yang keempat, pelajar boleh menguraikan usaha-usaha dan tindakan yang boleh dilakukan untuk menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia dalam kehidupan. Berikut adalah gambar yang anak-anak dan pelajar-pelajar biasa lihat di dalam majlis kenduri kendara, wujudnya pergaulan dan hubungan yang baik sesama manusia. Kita lihat apakah maksud adab bergaul di dalam Islam. Dalam istilah bahasa ataupun pengertian bahasa, ia bermaksud bercampur atau bergaul. Manakala dari segi istilah syarak, ia bermaksud berinteraksi sesama manusia dengan cara menjaga adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Oleh itu, individu yang mempunyai asas akidah yang kuat akan mempunyai akhlak yang baik dan memberi kesan pada diri dan masyarakat sekelilingnya. Hurauan kata-kata yang menyinggung perasaan adalah dilarang dalam Islam. Kita lihat apakah dalil nakli yang menggalakkan pergaulan sesama manusia berdasarkan Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Manakala dari segi dalil hadis tentang perhubungan baik ini ialah at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasabi imri'in minasyari an yahqira aqahu al-muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya, takwa itu di sini sambil Nabi SAW menunjukkan kedadiannya 3 kali cukuplah seorang muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudara muslimnya yang lain, dan haram bagi seorang muslim daripada muslim yang lainnya darahnya, hartanya dan harga dirinya. Riwayat Muslim. Jadi yang kedua, kita akan lihat apakah objektif yang kedua yang berkait dengan tanggungjawab dalam pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Tanggungjawab yang pertama ialah kita hendaklah menjaga tutur kata kita, berhati-hati dalam berbicara seperti sebelum bercakap, susun kata-kata kita dengan bijaksana agar tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak. Oleh itu, kita kena jaga adab berbicara sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lebih baik diam atau lebih baik tidak berkata-kata jika kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau nak berkata, berkatalah yang baik-baik dan elakkan pertengkaran. Yang kedua ialah kita hendaklah menjaga aurat, yang bermaksud
tubuh badan yang wajib dijaga daripada pandangan orang yang bukan mahram demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati kita. Jadi jom tutup aurat, kemas dan bersih agar maruah kita terpelihara. Untuk tanggungjawab yang seterusnya iaitu yang ketiga, kita hendaklah saling tolong-menolong. Umat Islam hendaklah saling menolong sesama manusia sekelilingnya pada perkara kebaikan dengan cara memberi bantuan, tetapi bukan pada perkara kemaksiatan. Sebagaimana surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tanggungjawab yang keempat ialah kita hendaklah bersikap sopan, iaitu bila kita berbicara, kita hendaklah berbicara dengan suara yang lembut, bersikap positif dan peramah, mudah senyum dan elakkan perbalahan. Yang kelima, kita hendaklah menjaga pergaulan dengan jantina yang berlainan dengan mengikut syarak, seperti kita janganlah berdua-duaan di tempat sunyi ataupun berkhalwat. Oleh itu, katakan tidak pada pergaulan bebas. Jadi, pelajar-pelajar perlulah menjaga batas pergaulan dengan betul. Jangan rapat-rapat antara lelaki dengan perempuan. Kesimpulan, 5 tanggungjawab yang perlu pelajar-pelajar laksanakan dalam menjaga adab bergaul sesama manusia ialah: yang pertama, kita hendaklah menjaga tutur kata kita dengan berkata yang baik-baik. Oleh itu, kita hendaklah jaga adab berbicara. Yang kedua, kita hendaklah menjaga aurat kita. Yang penting, kemas dan bersih serta mampu menjaga maruah. Yang ketiga, kita hendaklah saling tolong-menolong antara sesama manusia. Tetapi biarlah dalam perkara kebaikan dan bukan pada perkara kemaksiatan. Yang keempat, kita hendaklah bersikap sopan dan bersikap lemah lembut sesama rakan ataupun orang di sekeliling kita. Dan yang kelima, kita hendaklah menjaga batas pergaulan dengan berlainan jantina yang bukan mahram. Oleh itu, kita hendaklah menjaga batas pergaulan dengan betul dan mengikut syarak. Untuk objektif yang ketiga, kita hendaklah melihat apakah kepentingan menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Ya, sudah tentu. Yang pertama, ia mampu membentuk peribadi mulia. Yang kedua, mampu mengelakkan diri dari terjebak dalam maksiat. Yang ketiga, mampu menjaga maruah diri dan keluarga. Yang keempat, dapat mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Yang kelima, umat Islam dipandang tinggi oleh penganut agama lain. Dan semestinya yang terakhir, penganut agama lain akan tertarik kepada Islam. Objektif yang keempat ialah kita akan melihat apakah usaha menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, dari segi individu. Individu boleh berurusan perkara-perkara yang perlu sahaja dengan bukan muhram atau berlainan jantina. Yang kedua, individu hendaklah menjaga pandangan mata untuk tundukkan hawa nafsu. Yang ketiga, individu hendaklah berhati-hati memilih kawan. Yang keempat, individu hendaklah berhati-hati ketika melayari media sosial. Berkebetulan dengan PKP ni ramai yang akan buka media sosial melalui internet. Dari segi masyarakat, ibu bapa hendaklah beri pendidikan agama secukupnya sejak kecil. Yang kedua, komuniti laksanakan amal makruf dengan berhikmah.
Yang ketiga, mengadakan pelbagai aktiviti berfaedah di kalangan masyarakat seperti gotong royong. Dan yang keempat, mengadakan program kerohanian untuk masyarakat. Seterusnya, bagi pihak negara, kerajaan perlulah menganjurkan kempen melalui media cetak atau elektronik. Yang kedua, mengadakan kem untuk remaja. Yang ketiga, mengadakan program pembinaan akhlak bagi remaja bawah umur. Yang keempat, pihak berwajib hendaklah melakukan kawalan dan pemantauan terhadap media sosial bagi mengawal aktiviti mungkar. Okey, selesai. Harap semua pelajar dapat memahami tajuk yang Ustazah terangkan pada hari ini dengan baik dan seterusnya dapat mengamalkan akhlak ini dalam kehidupan seharian anda. Terima kasih menonton. Jom lihat soalan di bawah. Sebagai pengukuhan untuk anak-anak bagi memahami tajuk ini dengan lebih baik. Latihan pengukuhan yang pertama. Senaraikan adab-adab pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Okey, anak-anak tentu ingat ada 5. Yang pertama iaitu menjaga tutur kata atau berkata yang baik. Yang kedua, anak-anak boleh isikan yang ketiga, yang keempat dan kelima dalam buku latihan bertulis anda. Untuk soalan yang kedua, apakah pengertian adab bergaul di dalam Islam? Bulatkan sahaja jawapan anda. A. Percampuran bebas antara lelaki dengan perempuan. B. Interaksi antara lelaki dengan perempuan. C. Interaksi sesama manusia dengan adab dan adat setempat. Dan D. Interaksi sesama manusia dengan adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Ya, saya rasa anak-anak semua tahu iaitu jawapannya semestinya adalah D. Okey, untuk soalan seterusnya, kepentingan menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia mengikut Islam. Okey, apa jawapannya? Yang pertama, soalannya berbunyi dapat membentuk peribadi dan akhlak yang okey, anak-anak boleh lihat yang bertanda merah. Ustazah dah bagi jawapan iaitu mulia. Yang kedua, dapat mengelakkan diri seseorang dari terjebak dengan perbuatan maksiat. 3. Dapat menjaga maruah diri dari tercemar. 4. Umat Islam dipandang mulia oleh penganut agama lain. Yang kelima, mewujudkan suasana harmoni boleh, aman pun boleh dalam kalangan masyarakat. Dan yang keenam, yang terakhir, orang bukan Islam akan mudah tertarik dengan agama Islam. Okey, pelajar-pelajar, Ustazah rasa itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita dah selesai dengan tajuk adab pergaulan dalam hubungan sesama manusia. Oleh itu anak-anak jangan lupa kita perlu menjaga hubungan yang baik sesama manusia agar kita akan mendapat banyak kelebihan dan manfaat untuk diri kita, agama dan juga negara. Okey, anak-anak jangan lupa Ustazah tinggalkan soalan latihan untuk pengukuhan supaya anak-anak dapat menjawab dengan baik dan lebih faham tentang tajuk tersebut. So, Ustazah juga ada tinggalkan sedikit cerita untuk ditonton oleh anak-anak. So, selamat menjawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.